Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana lil 'ilm wa shrah sudurana lil 'ilm wa afsah lisanana lil hifz warzuqna li 'amalihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita dapat meneruskan lagi pengajian fiqh wanita atau fiqh al-mar'ah, yang mana pengajian kita berhenti pada tajuk hak wanita dalam pernikahan. Hak wanita dalam pernikahan, kita bincang tentang mahar, mahar lah. Baik, kemudian kita nak tengok hak wanita dalam wasiat. Dalam pernikahan ni sebenarnya dah bincang panjang lebar. Salah satu pada paling awal bila berlakunya pernikahan itu, apakah hak yang pertama yang wanita miliki? Mahar. Suami wajib membayar mahar kepada wanita tersebut. Berapa yang ibu bapa wanita tersebut minta mahar, suami tu kenalah berikan, sebab dia mahar memang kena bagi. Dan pemberian mahar adalah wajib, tidak ada pilihan, tak boleh dipilih nak bagi ke tak nak bagi ke. Cuma sama ada dia di tunai ataupun hutang. Kalau hutang tetap juga kena bagi sampai lansai begitu. Tapi biasanya mahar orang tidak letakkan dengan tinggi harga dia. Yang tingginya hantaran, hantaran tu yang dibuat dalam Islam, dalam syariat disebut mahar, yang disyariatkan dalam mahar. Baik, hari ni kita nak tengok hak wanita dalam wasiat. Dalam wasiat, apakah hak-hak wanita? Yang ini kadang-kadang wanita rasa sikit saja didapat. Kita tengok dulu apa yang dijelaskan oleh fiqh tentang hak wanita dalam wasiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sadaqallahul azim. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat. Dia panggil karib kerabat, kaum kerabat, secara ma'ruf. Ini adalah kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Bila Allah sebut pada kita semua manusia yang bergelar manusia yang Islam, yang mana diwajibkan ke atas kita ini, kalau ada tanda-tanda kematian, bukannya dia nak sakarat tu itu tanda kematian. Maknanya kalau kata dah start sakit, dah start rasa lengur-lengur badan, dah umur pun satu petanda juga, ataupun ada beberapa petanda lain yang yang difikirkan dia signifikan dengan kematian tu. Jadi eloklah dibuat wasiat, begitu. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanad muttasil, yang menyambung hingga kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar maknanya anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan maksudnya tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang memiliki suatu wasiat untuk melewati 2 malam kecuali wasiatnya telah tertulis padanya. Nak ceritanya, Al-Bukhari menyebut dia dalam satu riwayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya seorang itu menyediakan wasiat lah. Itu mafhum daripada hadis tadi tu, kena siapkan wasiat. Jangan bagi meninggalkan dunia ni tanpa wasiat, gitu kan. Baik, Al-Bukhari juga meriwayatkan dengan sanad menyambung hingga Abu Talhah. Abu Talhah radhiyallahu anhu, bahawa ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, dia kata, Allah telah berfirman, lan tanalul birra hatta, sampailah akhir ayat, dan sungguh harta yang paling aku cinta adalah Bayruha. Dia kata apa? Dia menjelaskan bahawa Bayruha adalah sebuah kebun. Siapa yang cakap dengan Nabi tadi ni? Abu Talhah. Abu Talhah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar ayat yang diturunkan tu, wahyu kan, ketika itu turun, lan tanalul birra hatta, kan, betul tunfiqu mimma tuhibbun. Dia kata kamu ni kan, apa namanya, taklah dikira, taklah dianggap kamu ni dah okey sangatlah, kalau kamu ni tak infakkan harta kamu yang paling kamu suka. Kan, jadi kalau kamu dah dapat infakkan harta yang paling kamu suka, itu okey, bagus dah tu, kan. Bila dengar ayat ni, Abu Talhah jumpa dengan Nabi SAW. Abu Talhah kata, ya Rasulullah, aku ni satu Bayruha, aku ada satu kebun yang paling aku sayang, sangat aku sayang. Dia kata, yang mana kebun ni selalu dimasuki oleh Rasulullah SAW. Jadi Abu Talhah, apa namanya, dia kata kebun ni dia sayang, dan dia tahu Nabi suka masuk dan suka berteduh di bawah pohon dekat dalam kebun dia tu. Bukan tu saja, Nabi malah minum air di kebunnya. Jadi dia berkata lagi, aku menyerahkannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aku mengharap kebaikan darinya, menjadikannya simpanan untuk diletakkan tempat yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila dia cakap macam tu dengan Rasulullah, apa yang Rasul jawab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, dia kata, wahai Abu Talhah, itu harta yang menguntungkan, kami terima darimu dan kami kembalikan kepadamu. Untuk itu infakkanlah kepada para kerabat. Baik, Nabi dia tahu itu memang kebun yang paling Abu Talhah sayang, dan Nabi nampak kebun sebenarnya memberi manfaat kepada ramai orang. Dan kalaulah diinfakkan kepada Nabi SAW, nanti tak ada, bukan tak ada manfaat, maksudnya Abu Talhah boleh bagi manfaat pada kaum kerabat, kan, benda tu. So Rasulullah dia tak tolak mentah-mentah. Rasulullah kata, aku terima, kemudian aku hadiahkan pada engkau. Mungkin kat sini kita boleh ambil metod ni lah, metod. Kalau katakan ada orang sedekah pada kita, kita mungkin tak memerlukan benda tu, tak perlulah benda ada 10 kat rumah, contoh kata, saya ada 10 biji handphone kat rumah, contoh. Ada orang bagi hadiah handphone lagi, bukan saya, saya bagi contoh. Jadi orang bagi handphone lagi, dia kata, dia ambil lah, terima kasih banyak-banyak. Lepas tu kita pun kata, saya hadiahkan kepada awak mula handphone ni, boleh ambil dulu buah hadiah, gitu. Apa-apa sajalah yang lain-lain pun, kalau orang bagi ke kita, kita rasa kita mampu dan banyak benda tak layak kita untuk kita ambil. Maknanya ada orang lebih layak lagi untuk ambil, maksudnya orang yang memerlukan. Contoh makanan, duit dan sebagainya, kalau kita fikir kita tak layak untuk ambil benda tu sebab ada orang lain lebih layak untuk ambil, maka kita boleh je ambil untuk jaga hati dia. Kemudian kita kata kita hadiahkan pada dia, bukan kita sedekah balik, kita hadiahkan kepada dia. Baik, Abu Talhah pun menyedekahkannya kepada orang-orang yang masih ada hubungan rahim dengannya, di antara Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit. Di antaranya Ubay bin Ka'ab dan juga Hasan bin Thabit. Nak ceritanya, Abu Talhah bila dia dapat kebun tu, semula Rasulullah hadiahkan padanya. Abu Talhah bagi pada siapa? Bagi kepada kaum kerabat dia. Jadi nak ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia faham bahawa konsep menerima menerima pemberian tadi tu perlu diterima dulu, kan. Itu adab, akhlak. Rasulullah tunjukkan pada kita contoh. Jadinya Abu Talhah pula, bila dia faham bahawa Rasulullah bila hadiahkan balik pada dia, dia faham bahawa dia kena agihkan pada kerabat dia. Sebab tu harta kita, perhatikan kaum kerabat, siapa, mana kaum kerabat yang rasa susah apa semua, kita jangan kikir dengan kaum kerabat. Sebab tu bila kita tak kikir dengan kaum kerabat rasa sayang pada kita, yang itu jadi mesra, bertambah erat hubungan kekeluargaan walaupun jauh. Contoh kata kalau ayah sudah meninggal, kan, kadang-kadang saudara maranya kita pun macam berpecah gitu, tapi kalau ikutkan dalam Islam, cari dia punya saudara mara tadi tu walaupun ayahnya tak ada, kan. Rapatkan ukhuwah tadi.
silaturahim tadi. Baik, kesimpulan yang penting daripada hadis yang kita baca tadi adalah pensyariatan waqaf. Ia termasuk jenis wasiat yang boleh mendekatkan seseorang kepada hamba-Nya, kepada Rabb-Nya, daripada Tuhannya, dan termasuk dalam sedekah jariah. Waqaf wasiat. Waqaf wasiat. Saya nanti, dia kata, kalau saya meninggal, saya wasiatkan tanah ini untuk diwakafkan bagi membina tangki air, contoh. Tangki air, madrasah lah Ustazah. Tak. Kalau bina tangki air, manfaat tak untuk orang ramai? Manfaat juga. Dia sebenarnya jalan sedekah, jalan infak ni banyak cara. Banyak cara kan, banyak orang buat telaga dekat luar negara semua tu. Banyak cabang. Dan jalan dakwah pun sebenarnya kadang-kadang daripada sedekah dan infak itu jalan dakwah juga. Perasan tak? Sebab tu Islam sangat kaya dengan benda macam ini. Contoh, saya bagi contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Orang tak nampak, saya bagi contoh yang lain sikit, tajuk ni sikit keluar sikit tentang dakwah. Orang tak nampak dakwah itu dengan beri makan itu dakwah. Kadang-kadang tak nampak. Tetapi sebenarnya kalau siapa dengar semalam Aikim, yang penerangan daripada Datuk yang berjakim, tentang pewujudan hub halal di Jakim kan, dan brand halal tu kan dicari di seluruh dunia. Brand halal tu dicari di seluruh dunia tau. Maknanya kalau tengok, ni ada ni, diorang yakin makan. Kalau di China kan 85% pembeli makanan halal itu adalah non-Muslim kan. Jadi kita nampak kat situ bagaimana asalnya yang kita lahir adalah macam mana kita nak bantu mereka ni, nak bagi produk halal kan, betul tak? Kemudian kat situ jadi jalan dakwah, yang seterusnya jadi sedekah, betul tak? Yang kita tak perasan benda tu. Dia berkait-kait tu. Sebab tu indahnya Islam ni, walaupun kita sebut tentang wasiat, tentang waqaf, dia berkait. Tu hebatnya Islam. Baik, sambung. Wasiat dalam perkara yang menjadi tanggungjawab seseorang adalah wajib. Mewasiatkan sebahagian harta dalam kebajikan adalah sebuah kebaikan. Dan adapun yang paling utama ialah kepada kerabat yang berhak menerima harta tadi. Merupakan anjuran yang diaturkan oleh syariat. Jadi kalau nak bagi wasiat, dia cakap pada ahli kerabat, kaum kerabat. Itu paling bagus sekali. Wanita sama juga halnya dengan lelaki. Jadi kedua-duanya memerlukan pahala dan imbalan. Khususnya setelah terputusnya amalan, kita dah pergi ke dunia lain. Betul tak? Dah mati, dah meninggal dunia, dah meninggalkan dunia ini. Wanita pun perlu juga amalan untuk jadi imbalan dia. Jadi kata setiap sedekah yang dikeluarkan oleh seorang muslimah pada masa hidupnya sedangkan dia adalah seorang yang kaya, yang tidak takut miskin, adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau muslimah ni saya percaya sangatlah. Cuba lalu tabung tu. Siapa yang derma banyak? Habis dah ni masuk dekat Ethiopia ni saya lagi sekarang yang derma banyak, saya yakin memang wanita. Dia sangatlah, dia orang ni sangat, hati tu cepat sangat, lembut, cepat memberi. Bagus sifat tu. Dan sebenarnya kalau ikutkan, kalau orang nak infak pun banyak pun wanita juga. Tidak dinafikan. Jadi dia kata sedekah wanita ini sebenarnya sama sahaja dia punya taraf dengan sedekah lelaki muslimin. Jadi Allah tidak membezakan hak tu. Maknanya kalau kita bagi 10, yang lelaki bagi 10, sama juga dia punya tu. Tak ada kata wanita ni separuh je dapat. Tak ada. Dan Allah SWT, wanita yang menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya tanpa takut miskin, sangat baguslah. Tetapi kata hendaknya dia tidak melupakan dirinya sendiri, iaitu dengan mewasiatkan hartanya untuk diinfakkan di mana ni pahala akan sampai kepadanya setelah dia mati. Tentunya dengan tidak menzalimi ahli warisnya. Maknanya kalau katakan nak infak harta, fikir-fikir jangan infak semua. Kalau ada ahli waris tu, tinggalkanlah sikit. Memang hari ni tak dinafikan wanita kan bekerja, betul tak? Bila bekerja ada duit tak? Ada duit, ada harta dan sebagainya.
buat pada sekarang. Jangan sampai kita nanti dah tak darat baru kita nak taruh nama, nak infak, nak wasiat, nak sedekah, nak hibah. Buatlah dari sekarang. Ada siapa nak hibah, Ustazah boleh bagikan orang yang boleh dipercayai, sahabat sendirilah. Kalau sahabat sendiri ni insya-Allah lah boleh dipercayai lah. Jadi kalau nak buat hibah, buat pada awal. Ada orang nak perlukan hibah tu tapi tak tahu kat mana nak pergi, channel tak tahu channel kan. So boleh saja kita ada orang yang baik-baik hati yang memang amanah dalam kerja dia, so boleh hibah kalau siapa nak hibah kan. Hibah ni buat masih hidup wasiat pun boleh pada hidup, tapi bila wasiat ni dia bila dah dia jadi bila kita dah meninggal dunia. Hibah ni jadi bila kita masih hidup. Boleh faham tak? Ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, wasiat perlu juga dihadamkan oleh kaum Hawa. Muslimah kena faham bab wasiat, bab infak. Dia nakkan harta diberkatkan bila dia meninggal kan. Nakkah kita kalau kita ada duit 500,000, contoh ada ni EPF banyak ni 500,000, kita meninggal suddenly macam tu je, duit kita 500,000 tu tak apa-apa orang buat. Nak ke kita macam tu? Tak nak lah. Sebab tu kita kena buat pada ada wasiatnya, ada apa semua. Sebab EPF kan tak boleh keluar kecuali sudah sampai dia punya matang dia kan. Ni semua muda-muda kat sini tak tahu matang tidak EPF dia. Kak Iyong pun muda semua muka kan. Jadi diorang ni tak boleh keluar EPF lagi ni. Ya. Jadi kalau tak boleh keluar tu apa perlu buat? Tulis wasiat. Kalau sampai umur saya, sampai ajal saya gini-gini ni duit ni kena. Kalau kita ada penama betul. Kalau kita setuju dengan penama tu tak ada masalah. Maksudnya kalau penama tu pula memang dia dah memang tahu apa nak buat, tak ada masalah. Kalau misal kata penama tu dia hanya pentadbir kan? Ya betul. Kalau dia macam memang dia niatkan wasiatkan untuk penama tu macam kena apa-apa pun kena faraid lah, sebab dia bila sesuatu benda yang tak diwasiatkan apa semua, bila dia meninggal terus faraid. Faham tak? Kalau ada hibah, ada wasiat, maka kan yang hibah wasiat itu tak boleh difaraidkan, tak boleh dimasuk dalam pusaka. Okey, dia harta pusaka tapi sudah difaraid, sudah diwasiat dan dihibahkan. Faham jadi dia tak akan masuk dalam bab faraid tadi tu. Faraid ni pembahagian kan. Berarti ramai orang tak sedar yang kalau penama tu adalah orang yang tidak amanah. Betul. Duit tu akan terus masuk dalam akaun bank. Kalau dia nak senyap dan tak bagi faraid, maka itu adalah sangat berbahaya. Kalau tidak sampai kawasan. Ya. Betul. Sebab tu kena cerdik muslimah. Kerja mungkin dah servis dah 30 tahun ya. Tapi bila kita meninggal dunia, Allahu Akbar, tak ada satu yang nak diinfakkan. Kena ketahui bahawa yang kita bawa adalah yang kita beri. Yang kita simpan tak bawa pun. Contoh kita yang kita beli untuk kita sendiri ya. Tak ada apa-apa. Melainkan kalau kita beli, ya Allah aku beli ni hanya untuk kegunaan untuk beribadah padamu, niatkan begitu. Contoh kita beli pakaian, aku pakai untuk mentang aurat, ya Allah niatkan kamu ya Allah, dapat pahala. Tak ada masalah, dapat pahala. Kalau yang nak cerita ni infak ni yang membantu kita, sedekah jariah kan, yang mana kita bila kita duduk dalam alam kubur, alam barzakh, benda tu jalan je. Kita duk goyang kaki, benda tu jalan, ibarat gitulah kalau sempat goyang kaki lah. Sekarang ni kita nak fikir kita nak goyang kaki ni kat sana ni. Kalau tak settle benda tu nak goyang kaki macam mana? Tiap-tiap hari menangis kat sana, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah, ilham pada orang atas muka bumi ni, tolonglah ilhamkan kepada saudara aku ni, settlekanlah masalah aku punya harta ni. Tak tenteram aku di sini, tak ada pun yang menyedekahkan harta tu, tak sampai pun kat sini. Jadi jangan menyesal bila dia alam barzakh, tak boleh kembali lagi. Jadi sekarang ni yang kena bijak. Sebab tu kita belajar fiqh ni bukan suruh kita ni bergaduh kat rumah, tapi biar bijak menguruskan setiap suasana dan juga situasi ya. Termasuklah harta tadi. Sebab tu wanita tu adalah hak wasiat tadi, ada hak
dia punya harta tidak dimiliki oleh suaminya, tak. Dia ada hak untuk mewasiatkan harta dia pada siapa yang dia nak. Untuk pertubuhan ke apa ke, dia hak dia, maka dia ada kuasa. Begitu. Islam bagi kuasa tu. Nah, kita kena faham tu, Islam dia tidak menidakkan. Dia membenarkan bahawa wanita tadi boleh mewasiatkan harta dia. Dia tak ada kata kamu sudah menjadi milik suami kamu, maka harta kamu semua suami kamu yang punya. Dia tak sebut gitu. Dia kena faham sungguh-sungguh tu. Ya, saya takut orang salah tu. Ramai orang fikir salah, sebab tu kita hari kena cerahkan, ya. Baik, sambung. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang lain. Kaya kat sini maknanya ada harta lah. Kalau kita tinggalkan anak kita, mak tak nak tinggal apa-apa untuk hang. Kenapa? Nanti hang enjoy duit mak nanti. Jadi mak punya duit mana? Mak punya duit semua infak belaka. Ada 1 juta dan semua mak nak infak. Jadi anak mengempat, boleh ke gitu? Tak boleh lah. Kita jangan sampai kita punya kerabat tu tinggalnya mengempat, tak boleh lah gitu. Meminta-minta, tak mengempat tapi minta-minta pun tak boleh juga. Jadi bijaklah dalam menguruskan harta, mewasiatkan harta mana-mana nak diwasiatkan, ya, dan berikan sedikit kepada ahli waris tadi supaya mereka ini boleh menjalani kehidupan, bukan berlebih-lebihan. Lainlah kalau memang dah ahli keluarga semua dah ada dia punya duitnya sendiri, apa semua sendiri. Jadi kita rasa mungkin tak perlu sangat nak bagi banyak, so kita lebih elok infak banyak. Tu ikut suasana masing-masing. Jadi masing-masing tahu kehidupan masing-masing macam mana, so pandai-pandailah manage macam tu. Baik, sambung. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambung tadi sambung pada hadis tadi, hadis yang Nabi kata kena tinggalkan harta tadi, jangan sampai kaum kerabat kita, ahli waris kita meminta-minta. Dia kata, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sa'ad ingin menyedekahkan seluruh hartanya atau setengahnya atau sepertiganya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Abu Bakar juga berpendapat bahawa hendaknya manusia mengurangi wasiat dari sepertiga menjadi 1/5 atau 1/6, dan ini lebih utama sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksudnya dan sepertiga itu banyak atau besar. Kesimpulannya, wasiat adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk hamba laki-laki dan juga perempuan. Jadi bagi wanita ada hak untuk berwasiat. Apabila diberwasiat dan tidak ada larangan syar'i, maka wajib untuk menunaikan wasiat itu sebelum pembahagian harta warisan. Dia kata apa? Tak ada larangan syar'i, maknanya wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh kata dia, saya wasiatkan tanah saya ini buat kasino, boleh? Itu bertentangan dengan syariat. Jadi itu yang dia kata tadi, kalau ada bertentangan dengan syariat, tak boleh laksanalah wasiat tadi. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syar'i, wajib laksanakan wasiat tadi tu. Baik, sambung. Ini adalah hak wanita. Apa tadi? Wasiat tadi. Sama juga seperti lelaki. Dan ini merupakan salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap wanita. Jadi kalau mana-mana individu yang klaim bahawa Islam ni tidak menjaga wanita, seolah-olah macam mendiskriminasikan wanita, seolah-olah macam mengongkong kehidupan wanita, kita bawa hujah dari semua angle. Ini penting ni, ya. Contoh orang kata Islam ini nampak macam dia mengongkong wanita, kena pakai tutup, kena tutup aurat, tak boleh buka, tak boleh sini. Nak jawab apa agaknya? Kalau kita lah nak jawab dekat orang, saya tengok awak ni susah lah, agama awak ni susah lah, kena tutup itu, kena tutup ini. Kita jawab apa dekat orang tu? Dia tak faham ni, kita tak ada marah dia. Dia betul-betul tak faham. Kalau dia faham, dia tak akan cakap macam tu. Betul tak? So kita nak buat apa? Bagilah hujah-hujah yang reasonable, yang masuk akal dia dan menusuk hati dia, dan dia bagi faham ke dia. Bila dia faham, nanti dia sendiri akan cakap, betul lah awak punya ni, betul lah. Betul-betul menjaga, nampak Islam itu menjaga kita. Jadi hujah-hujah tadi penting. Masya Allah. Baik. Dia boleh berjawab dari sudut tamadun. Semakin bertamadun seorang itu,
semakin cukup lengkap dia punya facilities dia. Mungkin tak ada tamadun dulu, mungkin pakai apa, pakai daun kayu tutup. Ya, lepas tu kita boleh buat analogi macam gitu. Jadi orang kata logik lah, betul juga kan. Dan masa sekarang kita dah ada kilang tenun kain apa semua, so bila dah ada kilang lagi lah kena pakai kain lebar kan, macam tu. bawa hujah-hujah yang masuk akal gitu ya. Adapun jika dia berwasiat pada saat sakaratul maut, dengar betul-betul ya. Adapun jika seorang wanita itu berwasiat pada saat sakaratul maut, maka tetap dikeluarkan sepertiga daripada hartanya. Dia tak boleh lebih daripada 1/3 tau. Jadi kalaulah satu wanita saat-saat dia nak dah nazak tau, dia teringat nak wasiat, maka tetap dikeluarkan daripada harta dia semua sekali itu 1/3 daripada harta yang akan ditinggalkan, harta pusaka tu. Faham ya? Jika lebih dari 1/3 maka dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalaulah wasiatnya, masa tadi kan dia dah macam dah sakit-sakit dan nazak kan, dia cakap saya nak wasiatkan saya punya harta lah, masa tu pakai tau, valid tau. Jadi ambil harta tu dan tak boleh lebih daripada 1/3. Kalau katakan dia wasiat tadi saya 1/2, dia diwasiatkan setengah harta dia, diwasiatkan, maka tetap ambil 1/3. Boleh faham ya? Okey. Jadi perlu dilaksanakan oleh waris. Kalau terlebih pada 1/3, hendaklah dipulangkan kepada waris. Itu dia punya solution dia. Baik, tidak boleh. Dia tidak boleh mewasiatkan semua harta dia. Tadi setengah pun tak boleh, semua harta lagi tak boleh. Sebab ada larangan mengenai hal itu. Harta tidak boleh diwasiatkan sekali, semua sekali penuh. Maknanya 2/2 contoh kata. Semua bahagian tu diwasiatkan, tak boleh. Itu kena faham. Jadi bab wasiat inilah hak wanita dalam Islam. Sama ada dia belum berkahwin ataupun dia sudah berkahwin, dia ada hak untuk berwasiat. Dan syarat dia tidaklah wasiat itu bertentangan dengan syariat. Itu kena faham. Okey. Itu segmen wasiat. Jadinya hak wanita untuk berwasiat tadi dah habis. Kita masuk hak khusus muslimah. Hak khusus muslimah ini dia terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama sekali, hak muslimah atas orang tuanya. Muslimah ada hak tak ke atas orang tua dia? Mari kita baca, tengok. Imam Bukhari meriwayatkan Aisyah Ummul Mukminin pernah berkata, dengan maksudnya telah datang kepadaku seorang wanita bersama 2 anak perempuannya untuk meminta sesuatu kepadaku. Aku tidak punya apa-apa selain sebutir kurma. Dia ada sebiji kurma. Aku pun memberikan kurma itu kepadanya. Dia lantas membahagikannya kepada kedua anak perempuannya. Aisyah, dia tak ada apa-apa makanan kat rumah, dia hanya ada sebiji kurma. Kat rumah kita ada makanan tak? Banyak bersusun seperti ais. Itu kau tak ada juga ni, kenapa tak makan lagi? Tak ada makanan lah. Masalah sekarang ni bukan tak ada makanan, dia tak tahu nak makan apa. Banyak benar makanannya kat rumah, nak masak apa ini? Dia tak tahulah nak masak apa sebab terlalu banyak. Ikan ada, kambing ada, kancil ada, belandu semua ada, belaka, jadi dia dah tak tahu nak pilih nak masak apa. Itu dah apa, bukan dia tak ada benda nak makan. Ini Aisyah ni cerita ni, Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW, ketika didatangi oleh seorang wanita dan anaknya, wanita tu bawa anak, diminta untuk sesuatu untuk dimakan. Aisyah tak ada apa kat rumah, ada sebiji kurma. Masya Allah, ada sebiji kurma sahaja. Jadi Aisyah pun bagi kepada wanita tadi tu, tapi dia bagi separuh. Dia berikan kurma itu, dia lantas membahagikan kepada 2 anak perempuannya, sedangkan dia tidak makannya sedikit pun. Dia berdiri kemudian pergi. Setelah itu Nabi datang dan aku menceritakan hal itu kepada baginda. Maknanya wanita tadi dia dapat kurma tadi tu, dia separuh anak di sini satu, separuh lagi anak ni satu. Dia sendiri pun tak makan. Itu ibu macam itu. Tapi kalau ibu dia ambil dia makan dulu, pelik. Itu pelik, dia makan dulu baru dia anak dia makan kan. Jadi dia akan bagi anak dia, biasanya ibu akan bagi anak makan dulu Jadi setelah itu bila Nabi dengar apa yang Aisyah cakap pada Nabi tadi, Nabi pun bersabda. Apa Nabi cakap? Dengan maksudnya, barang siapa yang diuji sesuatu lantaran anak-anak perempuan ini, maka itu akan menjadi pelindungnya dari neraka.
Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana terdapat dalam Sahih Bukhari. Boleh lihat juga Fathul Bari. Fathul Bari. Baik. Disebut kat sini ada anak perempuan kalau dua orang anak perempuan menjadi apa? Menjadi pelindung daripada api neraka. Ada berapa? 4. 5. Dua. Alhamdulillah, ya. Siapa yang tak cukup kena tambah satu lagi kot. Kalau ada satu lah, tak adalah, ya. Berapa yang mana yang mampulah, ya. Masya-Allah. Sambung. Kemudian sambung lagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disebutkan oleh Nabi dengan maksudnya barang siapa mengasuh 2 orang anak perempuan, maka aku dan dia akan masuk ke dalam syurga seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa itu mengisyaratkan 2 jari dia seperti ini. Maknanya kalau orang tu dia ada 2 orang anak perempuan, dia mengasuh dengan baik, jaga dengan baik, elok-elok apa semua. Anak perempuan susah nak jaga kan? Senang ke susah? Mana susah jaga lelaki ke jaga perempuan? Sebab itulah masyarakat Melayu banyak buat pesanan pada anak perempuan. Anak lelaki ditinggalkan, tak pesan apa-apa. Jadi bila kahwin yang pandai urus rumah tangga perempuan, dah terbalik lah. Nampak tak? Yang ini ketirisan yang berlaku dalam masyarakat kita. Maknanya kita kena rapat dengan lelaki, dengan perempuan, dua-dua anak kita tu kita kena rapat, kena cerita, kena nasihat, kena sayang, kena peluk, semua. Dua-dua. Anak lelaki perempuan sama je. Jangan kita biarkan dia tu bergoyang kaki saja kat rumah tu. Ajak dia, libatkan dia dengan keluarga supaya dia jadi orang yang bertanggungjawab. Hari ni kerana apa orang lelaki kurang tanggungjawab? Dengan orang lelaki marah. Ada setengahnya yang kurang bertanggungjawab. Kerana ni lah sebab tidak dilibatkan anak lelaki dalam kehidupan seharian dari itu, biar je. Yang perempuan ni memang kena basuh pinggan, perempuan semua perempuan. Jadi kita bukan nak suruh anak lelaki jadi lembut, tapi memahami tanggungjawab. Bila anak lelaki faham tanggungjawab dan kehidupan, dia tidak mengabaikan tanggungjawab dia bila dia sudah berkeluarga. Nampak kat situ impak dia. Jadi ibu-ibu tolong tukar metod lah. Mana yang tak terlambat lagi, mana yang dah kahwin macam mana dah kahwin dah terlambat. Kalau yang dah terkahwin nasihat lah. Nasihat selagi mana kita nak ada nyawa. Mak dengan anak dia tetap kena nasihat selagi mana dia ada nyawa. Jadi nasihat tu akan terhenti sama ada kita mati ataupun dia mati. Tu je. Selagi kita ada nyawa, kita nasihat. Di antara dua tu siapa yang pergi dulu, kan? Terhentilah kat situ. So alhamdulillah, sambung lagi, Abu Sa'id Al-Khudri. Tengok pula, ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa yang disebut, dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dengan maksudnya barang siapa punya 3 orang anak perempuan, tadi 2, ni 3. Barang siapa yang punya 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan atau 2 orang anak perempuan atau 2 orang saudara perempuan, lalu dia menemani mereka dengan baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mereka, maka baginya syurga. Fadilat ni, fadilat ke atas muslimah ni, masya-Allah, kan? Begitu. Baik, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, disebut apa? Dia kata, aku masuk bersama dengan Abu Bakar ketika pertama datang ke Madinah. Ketika kali pertama datang ke Madinah, aku masuk bersama dengan Abu Bakar. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, puteri kepada Abu Bakar As-Siddiq, terbaring kerana demam panas. Abu Bakar menghampirinya dan berkata kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai puteriku? Kalau kita cakap ke anak kita macam mana? Jangan cengeng dah, jangan anak, jangan demam ke? Tu padan muka. Siapa? Mak tolong jangan cakap ke anak gitu. Itulah ganda. Jangan dibeletirkan dia. Dia tu demam. Kita pergi pegang dahi dia dulu, pegang dahi dia. Tunjukkan kita sayang dia. Ya, anak-anak ni nak macam ni kita nak, macam tu lah dia nak. Betul tak? Kita kalau kita demam, kita nak orang beletir ke nak orang kan? Macam tu yang kita nak.
apa yang kita nak itulah anak kita nak. Malah lebih lagi sebab kita mak dia. So kita pegang dahi dia, oh ni sikit je ni. Kita psycho lah dia kan. Sikit je. Okay, lepas ni kita makan ubat mesti sihat. Kata-kata mak ni ubat. Ya. Kan? Betul, doa. Betul Kak Im, doa. Kita kalau gaul-gaul makanan suap ke dia tu, dia makan banyak ke makan sikit? Banyak. Cuba suruh dia makan sendiri. Kejap dah berhenti. Kan? Ubat tangan mak lah. Dia sakit, kita suapkan dia cepat sihat. Betul. Tapi kalau kita sakit, suap sendiri, kesiannya. Kalau kita sakit, saya pesan lah, kalau berkesan lah, kalau anak kita ada 10, kalau ada 10 orang dengan kita, pegang je, sentuh je, InsyaAllah cepat baik. Saya dah terbaca artikel, kalau saya salah betulkan, kalau saya salah betulkan, kita, anak-anak kita ada DNA kita kan, anak-anak kita tu semua ada DNA kita kan. So bila kita dah bersalin kan, DNA kita tu kan berserak, so kita satukan semua tadi tu. Satukan anak kita, perempuan kita, satukan, pegang sama kita. Itu adalah terapi. Saya pernah baca artikel tu, dan saya pernah buat. Sangat bagus. Siapa yang sakit-sakit, agak-agak melirik, sakit tak baik tu, panggil semua anak, bagi anak pegang kita, bagi anak kita pegang kulit kita, jangan pegang atas baju, tak jadi. Pegang kulit kita, pegang tangan kita, pegang dahi kita kan, bagi semua sekali pegang serentak. Dia macam tadi kan berserak kan, seruk, dia macam bercantum. Dia itu macam tadi kan dah diserak-serak, dicantum 100% dapat balik. Macam tu lah. Kalau saya salah betulkan, saya pernah baca. Ya. Tak kisah, tak sakit pun tak apa. Jangan bagi tempat hak luka terbelah tu pegang. Okey, sambung balik. Itu hikmah. Allah jadikan hikmah sebenarnya tu. Masya-Allah. Sambung. Jadi Al-Bara' ni dia tengok masa dia masuk Madinah, masa tu kali pertama dia datang ke Madinah, dia tengok puteri kepada Abu Bakar ni, Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, masa tu demam panas. Jadi Abu Bakar ni datang ke anak dia, dia tanya apa, bagaimana keadaan wahai puteriku? Dia sama cerita dengan macam Luqman Al-Hakim dalam Quran lah. Ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, solatlah. Kita hampir solat sekarang kan lain. Ya bunayya aqimis salah, kan? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kamu mensyirikkan Allah. Kita ada nasihatkan anak kita macam tu tak? Kita panggil anak kita wahai anakku ke siapa? Boboy lah, apalah kan. Panggillah dia dengan rasa kasih sayang anak-anak tu. Sebab itulah ya, harta kita. Panggil dengan kasih sayang, pandang dengan kasih sayang, fikir dengan kasih sayang pada anak-anak kita, masya-Allah. Harta kita begitu. Jadi bila sebut dengan anak macam gitu, kemudian dia cium pipi Aisyah, Abu Bakar, ayah ni. Kita tengok pobehnya lah ayah. Memang ayah yang penyayang pada anak-anak ni sangat-sangat touching lah kalau kita tengok. Betul tak? Kalau anak yang kalau ayah backhand tu, aduh, kita kena fikir bila anak dia nak manja dengan dia ni. Betul tak? Betul tak? Kalau anak ayah-ayah yang boleh jadi atromen tu anak dia tu, jadi kejap-kejap jadi boboiboy, boleh bergurau dengan anak tu, alhamdulillah. Begitu. Okey, sambung. Nabi SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulin 'an ra'iyatihi. Itu Nabi sebut. Jadi Allah SWT Muhammad tadi dia highlightkan bahawa muslimah dia ada hak ke atas orang tuanya. Maknanya orang tuanya dia berhak mendapat kasih sayang orang tuanya. Betul tak? Berhak dimanjakan oleh orang tuanya. Muslimah tadi. Jangan kata dapat anak perempuan ni nyebuk. Sebab dalam istilah Islam dia tidak ada anak perempuan ni bawa malang, tak ada. Islam datang menyangkal semua sekali. Dan kita pun dah baca pada awal buku ni kan,
Masya Allah, buku ni yang ditulis oleh Dr. Ali Sa'id Al-Ghamidi, yang kita dah awal-awal pengenalan tentang wanita tu, kita dah tahu dah macam mana wanita yang disebut pada tamadun Yunani, wanita menurut Romawi, wanita menurut Nasrani, wanita menurut Parsi, kemudian wanita menurut pandangan masa tu keadaan jahili, kemudian datang Islam. Masya Allah, maksud kita faham bahawa wanita Masya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Masya Allah ada hak-hak dia, hak wanita ke atas orang tuanya. Sikit lagi saya sambung, seorang ayah adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya, sedangkan seorang ibu adalah pemimpin di rumah suaminya, dia bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Rabbatul bait, walaupun bagaimanapun ibu itu dia tidak memikul tanggungjawab ayah, dia memimpin keluarga tapi tidak memikul tanggungjawab ayah, tidak tanggungjawab suami itu. Maknanya nafkah, rasul nafkah lah. Baik, sesungguhnya tanggungjawab seorang ayah muslim dimulai dari memilih isteri tadi. Maknanya ayah tadi mula-mula tadi dia nak pilih isteri macam mana, isteri macam mana yang dia nak untuk hidup dengan dia, untuk lahirkan anak-anaknya, untuk besarkan anak-anaknya. Kemudian nak bina rumah tangga tu, nak bina rumah tangga yang Islamik ni macam mana, isteri tu dulu kan. Jadi sebab tu kenal pasti isteri macam mana yang dikehendaki. Kalau ibu-ibu sekarang ni boleh juga bantu anak-anak lelaki yang nak cari isteri tu, kita kenal pasti sama-sama, bagi nasihat, jangan kita marah ke dia, kita bagi nasihat, gitu. Jadi isteri yang salihah adalah kurniaan besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan di dunia. Jadi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Allahu a'lam, cukup sekadar itu, mudah-mudahan mendapat input yang berguna kepada kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilaihi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqas 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa thik Allahumma rabbitataha wa adim muddaha wa hdiha subulaha wa amla'ha bi nurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faydil iman bik wa jamili tawakkuli 'alaika wa ahbi ma'rifatik wa amisa 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal wala wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.